Didik TV KPM. Sebenarnya kita bukan sahaja belajar tajuk itu, tapi kita perlu buat persediaan kepada murid-murid kita tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 untuk bersedia menjawab soalan-soalan yang akan ditanya ya di peringkat penilaian, pentaksiran dan sebagainya. Jadi untuk itu hari ini saya sediakan 2 contoh soalan ya untuk murid-murid. Bagaimana mereka boleh menjawab soalan ini berdasarkan tajuk yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jadi izinkan saya ya berkongsi 1 atau 2 soalan bersama anak-anak murid. Silakan cikgu. Bukan saja di studio tapi juga yang berada di rumah ya. Jadi sekurang-kurangnya mereka tahu kalau tajuk ini kemungkinan soalan yang keluar ya. Jadi kita lihat di papan kenyataan di sini. Baiklah. Baik, soalan pertama di sini ya. Okey. Baik. Kita kembali ke soalan tadi. Tak apa. Satu lagi cikgu. Itu dia. Okey. Tadi ada gambar ya. Saya rasa semua orang kenal ya. Siapa tokoh ini? Pogulan, siapa tokoh di sini? Datuk Nicole David. Bagus ya, Nicole David ya. Kita lihat gambar di sini ya. Kejayaan Datuk Nicole and David membanggakan negara ya di mata dunia. Baiklah. Terangkan 2 sikap. Sikap ni berbeza sedikit daripada nilai ya. Sikap ialah attitude. Dalam ni kan sikap yang ada yang kita boleh contohi. Bila murid moral belajar sesuatu tajuk, mereka perlu contohi amalan-amalan yang diajar, nilai-nilai murni ya. Jadi apakah sikap yang dicontohi daripada beliau ya? Dan soalan kedua kita ialah apakah kepentingan kejayaan seperti ini untuk negara? Betul tak? Kerana kita belajar mengharumkan nama negara. Dan seterusnya ceritakan cara negara. Bila kita ada ramai orang yang menyumbang untuk meningkatkan nama negara, kerajaan juga melakukan banyak usaha ya untuk membantu mereka, menyokong mereka, membimbing mereka ya untuk terus mengharumkan nama negara di persada dunia. Cuba lihat markah. Nampak tak berapa markah ni? Ya cikgu, saya nampak untuk A kita ada 4 markah, B kita ada 3 markah dan C ada 3 markah. Jumlah? Adakah jumlahnya 10 markah cikgu? Ya, soalan struktur kita ada 10 markah ya dan murid perlu menjawab 5 soalan struktur di peringkat peperiksaan utama. Jadi kita lihat satu contoh dekat sini. Saya akan letak satu demi mula-mula saya nak tanyalah kepada anak murid saya ya. Apakah kamu rasa sikap yang ada pada Nicole and David ya? Siapa boleh nak jawab, boleh angkat tangan? Ya Berici, apa sikap perlu ada untuk mencapai kejayaan seperti Nicole and David? Sikap rajin berusaha. Okey, bagus ya, kerajinan ya untuk berusaha. Vishali, apa sikapnya Vishali? Vishali ada ke dekat situ? Apa sikap dia Vishali? Dia tak dengar kot. Tidak malas cikgu. Tidak malas. Rajin, lawannya malas. Jadi hampir sama. Jadi bila kita menjawab, kita tak boleh guna kategori yang sama ya. Tak apa, terima kasih. Kita cuba skema, kita tengok jawapan dia ya. Okey, terbalik lagi. Baik, soalan A ya. Terangkan 2 sikap yang dapat dicontohi daripada beliau. So bila dia cakap 2 sikap, kita perlu letakkan 1 sikap dan huraikan, sikap kedua dan huraikan supaya kita dapat 4 markah ya. Jadi saya rasa Yap Rici pandai, dia terus sebut saya akan mencontohi sikap rajin berusaha. Tidak ada seorang pun yang boleh mencapai kejayaan tanpa sikap kerajinan. Di mana kita berada adalah kerana sikap kerajinan kita. Semua benda tidak datang bergolek kepada kita. Betul tak? Betul cikgu. Saya rasa ini pengalaman Hanif, memang macam tu kan? Setuju, usaha tangga kejayaan. Tadi praktis berlatih tadi pun kerajinan. Betul cikgu. Baik. Okey. Jadi Nicole mempunyai usaha yang berterusan ya. Dengan berlatih bersungguh-sungguh. Kalau kita baca biodata Nicole and David, dia memang tak ada masa untuk pergi ke mana-mana. Dari sekolah terus ke gelanggang badminton, terus berlatih, balik ke rumah, rehat sekejap. Hari cuti pun tak ada. Saya tahu sebab dulu saya mengajar di Pulau Pinang, saya memang kenal dengan keluarga ini. Memang sangat rajin ya, dan ibu bapa dia memberi sokongan padu ya kepada Nicole and David. Okey, dan dia juga berdedikasi ya. Dedikasi ini maksudnya meluangkan masa dan tenaga. Okey, untuk berjaya sehingga ke peringkat antarabangsa. Bukan calang-calang orang ya boleh sampai ke peringkat antarabangsa ya. Baiklah, sikap kedua tadi ialah sikap mencintai negara. Saya ambil satu contoh. Sebenarnya ada banyak sikap. Kita ambil satu yang luar sikit. Kita buat sesuatu untuk meningkatkan nama kita sendiri, nama keluarga kita dan juga nama negara kita. Itu tujuan kita. Jadi beliau sanggup menghadapi banyak cabaran. Sebenarnya saya dengar pada peringkat awal banyak cabaran atlet-atlet kita dan juga penyanyi ke ahli sukan gimnas,
Kan banyak cabaran ya. Mereka mengatasi cabaran dan kesukaran ini demi mengharumkan nama negara dengan kebolehan yang ada pada mereka. Bukan senang nak jadi ahli gimnastik, betul tak? Macam Betul, mana cikgu. bila mula berlatih agaknya? Bukan mudah, so saya pasti dari kecil lagi. 3 tahun. 3 tahun cikgu dan tidak berputus asa. Ya, ahli gimnastik nak lentik badan tu rasanya kita tak boleh lentik dah. Tak boleh cikgu, saya pun tak Memang, mampu. saya lihat anak murid saya di sekolah lama saya memang untuk menjadi ahli gimnastik, latihan dia memang sangat susah ya. Baiklah, so ini adalah cara murid menjawab soalan jenis seperti ini ya. Baik. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Jelaskan kepentingan kejayaan seperti ini untuk negara. Kenapa kita nak berjaya? Apa kaitan dengan negara? Sebenarnya bila kita mencapai kejayaan, kita dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Tengok Sheikh Muzaffar dah sampai ke angkasa lepas, orang kenal, oh ini orang Malaysia sampai ke angkasa lepas. Sebelum ni saya rasa orang kenal Singapura, tapi nak kenal Malaysia mengambil masa yang sedikit kan. Tapi sekarang orang dah tahu, tak payah pergi mana-mana luar negara kita kata, anda dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, negara yang terkenal. Kemudian juga memperkenalkan nama negara sehingga terkenal ke pelosok dunia. Betul. Di mana-mana kita pergi. Saya kalau pergi Australia ke, pergi Eropah ke, bila kata Malaysia, mereka kata, oh, Datuk Nicole and David. Nampak tak? So, mereka akan sebut nama seperti itu. Dan ini juga menjadi sumber inspirasi kepada pelapis muda. Kita ni muda ke dah tua? Kita masih muda cikgu, saya rasa. Saya dah tua. Jadi pelapis saya, anak-anak murid yang ada di sini, mereka mengambil ini sebagai sumber inspirasi ya untuk mencontohi kejayaan seperti ini. Bila saya lihat kepada Hanif pun saya pun terbayangkan ya, adakah saya sanggup berada di hadapan televisyen seperti ini pada usia semuda Hanif kan, sebab saya rasa saya tak berapa berani ya. Sekarang saya dah tua, saya beranilah. Dulu memang saya pun tak berani ya. Tengok anak-anak murid saya yang bersama kita hari ini. Berani ya berada di hadapan televisyen. Nah, ini yang kita kata menjadi sumber inspirasi. Dan menggalakkan aktiviti ekonomi seperti pelancongan kerana Malaysia menjadi terkenal. Macam-macam benda ya. Orang datang ke Malaysia kerana terkenal. Jadi kita ada, saya kata mercu tanda, bangunan-bangunan terkenal orang datang ya. So itu yang penting. Dan membuka peluang menjadi tuan rumah untuk pertandingan peringkat antarabangsa. Okey, soalan. Apa contoh pertandingan peringkat antarabangsa yang kita jadi host? Pertandingan. Saya ingat kita pernah menjadi host untuk Sukan Commonwealth tahun 1998 cikgu. 1998. Saya masih ingat lagi, itu tahun kelahiran anak saya 98. Saya berada di Langkawi pada masa itu. Langkawi juga pada masa itu Memang seronok ya saya lihat Ratu England datang ke. Saya nampak ya Ratu England datang dan kita pun rasa bangga orang yang datang ke negara kita. So itu adalah kepentingannya ya. Seterusnya kita lihat pula soalan C. Sekarang, apakah cara negara boleh menyokong rakyat Malaysia untuk terus mengharumkan nama di persada dunia? Mestilah ada sokongan, tak boleh bergerak sendiri ya. Jadi kita mengharapkan negara meningkatkan bantuan keuangan ya. Kenapa mereka perlu bantuan keuangan? Kerana nak berlatih, perlu jurulatih, semua perlukan bantuan keuangan ya. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tak ada sokongan keuangan. Jadi boleh meneruskan kehidupan mereka dengan selesa dan dapat fokus ya dalam bidang masing-masing. Saya rasa nak beli alat-alat sukan pun macam Nicole and David, dia punya raket kan pun mahal ya. Jadi perlu dibelikan berkualiti baiklah, macam yang kita main dekat rumah tu, tak apa, shuttlecock yang biasa ya. Baiklah, seterusnya memperbanyakkan kemudahan seperti peralatan sokongan supaya mengurangkan kos membeli sendiri peralatan tersebut. Contohnya kita ada atlet yang Azizul Hasan yang cyclist kan. Basikal dia bukan murah ya, sangat mahal. So kita bantu dengan membelikan peralatan itu untuk dia supaya dia boleh berlatih ya. Kemudian mencadangkan kepada syarikat swasta. Di sinilah peranan syarikat swasta ya untuk memajukan industri kita ya, apa-apa industri juga dengan menaja mereka sebagai komitmen sosial supaya mereka dapat menyerlah. Sebab itu ramai atlet kita dapat kerja di bank di bank. Okey, atlet dia bekerja di bank, kemudian mereka dapat banyak sokongan ya untuk membeli peralatan dan juga sebagainya. Seterusnya kita juga boleh membina kemudahan infrastruktur seperti apa? Stadium, arena latihan bertaraf antarabangsa. Kita tak boleh guna yang macam kadang-kadang kita ada badminton court ke apa, tapi bukan bertaraf antarabangsa, tak boleh. Sekarang kita ada stadium-stadium di Bukit Jalil dan sebagainya, pertandingan bertaraf antarabangsa. Jadi mereka berlatih
sama supaya tarafnya tak berubah ya. Jadi bila mereka berlatih di sini, mereka pergi ke luar negara, standard. Okey, piawaian itu dijaga ya. Dan mereka boleh berlatih mengikut piawaian. Saya pernah mengikuti sekumpulan atlet golongan kurang berupaya ya, special ya. Dan mereka berlatih di Bukit Jalil masa saya pergi tengok mereka menggunakan apa kita panggil kerusi roda tu, ya, cikgu. kerusi roda untuk bermain. Memang lain ya. Bukan yang macam untuk orang biasa. Memang Betul. bagus ya. Baiklah, akhir sekali mereka juga boleh membayar perkhidmatan jurulatih bertaraf dunia untuk melatih. Okey, ini kerajaan boleh sediakan ya. Membayar perkhidmatan jurulatih bertaraf dunia untuk melatih mereka angkat berat ke, badminton ke dan sebagainya. So ini yang soalan yang 3 markah ya. Baik, kita lihat satu contoh soalan esei. Okey, siapa tengok gambar ni? Siapa namanya? Tokoh ini. Mesti Siapa kenal boleh? ni. Siapa nak jawab tokoh ni siapa? Ya. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur. Ya, inilah angkasawan Malaysia yang pertama. Betul. Sangat kacak orangnya ya dan terkenal ya. Pernah datang ke tempat sekolah kami dulu ya untuk buat motivasi dan sebagainya. Terima kasih ya Richie. Okey, kita lihat ya. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang kalau kita nak bandingkan dari segi saiz memang kecil. Namun nama dan imej negara begitu gah. Gah maksudnya sangat terkenal dalam pelbagai bidang di persada dunia. Ramai pemimpin dan rakyat telah berusaha keras untuk mengharumkan nama negara. Okey, ini adalah situasi yang diberikan. Kita tidak boleh menafikan bahawa terdapat banyak cabaran. Ingat tak tadi kita buat cabaran? Ada cikgu, banyak cabaran untuk kan mengharumkan untuk nama negara. mengharumkan nama negara. Jadi bincangkan cabaran tersebut berdasarkan nilai universal yang anda pelajari. Okey, soalan ini memerlukan murid menuliskan nilai ya. Jadi kita lihat dia punya jawapan. Okey, nilai yang saya berikan di sini satu patriotisme. Rasanya mengapa saya pilih patriotisme? Patriotisme kerana cikgu katakan tadi kita kena ada semangat cintakan negara. Bagus. Untuk Ini anak mengharumkan murid nama saya negara, yang cikgu. sangat bagus. Okey, baiklah. Seterusnya kerajinan kerana murid tadi cakap perlu berlatih bersungguh-sungguh. Jangan berputus asa. Dan seterusnya rasional. Kita kena fikirkan ya bagaimana kita nak bertindak. Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Jangan buat benda-benda yang salah, gunakan dadah ke dan sebagainya. Mesti berusaha. Kemudian bertanggungjawab. Kita memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan untuk meningkatkan nama negara. Okey, saya letakkan bukan banyak. Tadi ada lebih kurang 9 atau 10 cabaran. Kita ambil sebab markah untuk nilai dah ada. Jadi cabaran dan juga contoh ya. Kita lihat di sini. Saya nak minta anak murid saya baca. Yap Richie boleh bacakan cabaran pertama dan huraian dia. Yap Richie tolong. Dengan kuat ya Yap Richie. Cabaran pertama ialah kekurangan kemudahan dan infrastruktur yang dalam sesuatu bidang. Ya, huraian. Huraiannya, ahli sukan perlukan peralatan sukan dan jurulatih yang mahir. Ya, terima kasih. Betul kan? Cabaran ini cara kita mengatasi ya. Bila kurang, terima kasih ya Richie. Bila kekurangan kemudahan, kita perlukan peralatan jurulatih yang mahir. Okey, cabaran kedua. Wishali boleh baca Wishali? Ya, boleh cikgu. Cabaran kedua, kekurangan pakar dalam bidang kritikal. Huraiannya, bidang perubatan kritikal memerlukan ramai doktor pakar. Ya, bila kita nak memajukan sesuatu bidang tu kita perlukan kepakaran. Baru kita boleh belajar dan kita pun boleh jadi pandai, baru boleh meningkatkan. Ini satu cabaran. Bagus ya. Cabaran ketiga. Sasi. Boleh Sasi? Boleh cikgu. Perbezaan budaya dan bahasa antara negara menjadi penghalang kepada ahli perniagaan untuk meluaskan ekonomi. Ya, terima kasih. Hanis faham tak? Bila kita tak menguasai bahasa antarabangsa, ya, kalau kita keluar daripada Malaysia, kita boleh berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Kita tak boleh bercakap bahasa Melayu dekat orang di luar negara, dekat England kan sebagainya. Jadi kita perlu mahirkan diri kita dengan kepakaran bahasa ya. Kalau ke Jepun kita belajar Jepun. Kalau ke China kita belajar China. Bila mereka datang ke negara kita, mereka kena belajar bahasa Melayu. Faham atau tidak? Jadi Betul. Itu adalah satu daripada penghalang ya. Dan kita lihat cabaran yang keempat. Siapa? Kogulan ke? Ya, Kogulan cuba. Boleh juga. Penyebaran maklumat palsu tentang negara. Ya. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan isu sensitif dan negatif melalui media sosial tanpa had dan kawalan.
Okey, terima kasih. Ini adalah isu yang sekarang ya, yang kita kata jangan sebarkan kalau berita itu palsu, betul tak? Banyak benda yang berlaku ya. Berita-berita palsu ini boleh merosakkan nama negara, nama pemimpin dan apa usaha yang kita buat pun macam orang tak boleh percaya. Contohnya kalau dia kata jangan pergi ke Malaysia kerana berlaku rusuhan kaum, sebenarnya tak ada apa pun. Kita dalam keadaan biasa sahaja. Tapi kabar-kabar angin ini tidak boleh disebarkan. Kalau ada mana-mana pihak menyebarkan, kita kena apa orang kata tapis ataupun orang kata apa perkataan tu, nafikan perkara ini berlaku dengan memberikan berita yang sebenar. Okey, 4 cabaran sudah dibaca. Saya nak cabaran akhir. Cuba. Baik, cabaran terakhir cikgu, saya akan bacakan. Rakyat tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Huraiannya perlu menanam semangat patriotik tinggi dan mencintai negara. Sebab tadi you dah bincang yang tu kan? Betul, okey, cikgu. bagus. Baiklah, inilah ke-5 cabaran untuk jawapan untuk kepada soalan esei ni. Didik TV KPM